apabila ada di dalam tiap-tiap negeri seorang ulama, seorang orang yang alim. Ulama ni yang memeliharakan, yang menjaga. Ulama yang memeliharakan, yang menjaga. Ulama ni mana ni? Daripada ulama ahli sunnah. Daripada ulama ahli sunnah. Dia memang ulama ahli sunnah. Dia dahulu ulama, ada ulama ahli sunnah, ada ulama Mu'tazilah. Dahulu timbulnya fahaman Mu'tazilah ni. Fahaman Mu'tazilah ni dibawa oleh ulama-ulama Mu'tazilah, bukan orang jahil. Ingat baik. Sebab tu sekarang jangan pelik. Kan dia orang alim kan, mana mungkin pegangan dia salah. Tu kita tak betul fahaman gitu. Dahulu hak ulama Mu'tazilah ni, dia terkadang dalam bab lain comel, menjadi tempat rujukan. Ada yang dalam bab tafsir dia comel, dalam bab fiqh dia comel. Ada ni. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Akidah yang tergelincir daripada akidah yang sebenar. Kalau kita balik pada sejarah-sejarah, nama-nama ulama Mu'tazilah terkadang di kalangan ulama-ulama yang terkehadapan, yang terkemuka. Dan ada ulama Mu'tazilah ni yang asalnya dia adalah ulama ahli sunnah yang hebat. Ma'bad Al-Juhani contohnya. Ini cerita sejarah. Ulama ahli sunnah yang terkemuka. Tapi kemudian dia jumpa ilmu kok manalah pulaknya. Dalam bab pegangan dia bertukar. Dalam bab lain comel, dalam bab pegangan ditukar pada akidah Mu'tazilah. Yang asalnya Ma'bad Al-Juhani ni memang ulama ahli sunnah yang hebat. Ini kadang-kadang okey mengajar ilmu tauhid, dia jumpa guru yang lain pula, dia ajar pasal lain lah pulaknya. Anak dia pun kejut dengar. Dulu dia ajar bab istighosah comel. Sekarang istighosah hak hamba mutlak pula dah, bukan hak Tuhan. Hamba sendiri dah. Barulah ditulis kebaikan, ditulis kejahatan, dibalas dengan balas balasan baik, dibalas dengan balasan buruk di hari akhirah. Sebab apa? Dipilih mutlak semata-mata hak dia, bukan hak Tuhan. Tuhan beri upaya dah ke dia, Tuhan letak otak dah dia boleh mikir, Tuhan letak dah kekuatan yang dia boleh berusaha. Maka dengan otak tu dia pilih sendiri, dengan tenaga ni dia buat ibadah sendiri, dengan tenaga ni dia buat jahat sendiri, bukan Tuhan dah. Bila dia guna otak, otak ni mari Tuhan yang bubuh. Dia guna otak, dia pilih benda baik sendiri, bukan daripada Allah. Allah mengetahui je. Dengan tenaga dia buat taat sendiri. Maka malaikat akan catat kebajikan, dia akan dibalas dengan kebaikan di hari akhirat. Sebaliknya dia guna otak ni, dia pilih benda jahat. Dia bertenaga, dia guna tenaga untuk buat benda jahat, maka malaikat pun catat dosa. Lepas tu dia di hari akhirah humbang dalam api neraka. Ngam-ngam lah sebab dia pilih sendiri, yang dibuat sendiri. Kalau pilihan dia tetap qada-qada, kalau usaha dia tetap qada-qada kejahatan, dicatatkan dosa, dihumbang dalam neraka, zoling tu buat gitu kok orang. Ni logik akal tu. Jadi pilih jahat ni otak sendiri, bukan Allah buat. Tapi otak tu Allah buat lah. Otak Allah letak di kepala otak, Allah letak kekuatan IQ, Allah buat. Tapi Allah buat setakat tu je. Otak tu dia memilih. Dia pergi pilih hak jahat. Lepas tu dia bertenaga. Tenaga dia Allah yang letak, betul. Tapi gerak dia yang buat sendiri, bukan Allah yang buat. Tapi tenaga tu mari dari Allah Ta'ala lah. Jadi apabila dia pilih sendiri perkara jahat, bila dia buat sendiri perkara jahat, bukan hak Allah, jadi logik lah.
Malaikat pun catat kejahatan di hari akhirah, dihumbang dalam neraka jahanam. Ngam barulah, sebab dia pilih sendiri. Dia yang buat sendiri. Ada pilihan dia tu hak Tuhan juga. Gerak dia hak Tuhan juga. Dia hak Tuhan. Lepas tu apa nak tulis dosa kalau hak Tuhan? Kenapa kamu masuk neraka? Kerana Allah buat saya jadi buat jahat. Oh, jadi Allah buat kamu jadi buat jahat. Allah bubuh kamu dalam neraka. Mana jadi gitu? Sianglah kawan ni. Ni. Inilah akal Mu'tazilah. Logik tu kan? Logik. Makan. Ni banyak sekarang ni. Tapi nak ceritanya, terkadang yang mengajar seumpama ni, dulu comel. Tak gitu dia mengajar. Anak murid yang kata. Dulu tak mengajar gitu. Dulu dia mengajar kita usaha hak hamba pada zahir je. Tapi hakikinya perbuatan Allah Ta'ala belaka. Tapi dia jumpa guru lain pula. Ni hak sekarang ni bukan ulama mana pun. Label ustaz rendah-rendah je. Bukan ulama dulu, cerita dahulu. Ulama Mu'tazilah ni orang yang betul-betul berilmu. Dalam bab lain comel, dalam bab pegangan dia terpesong. Dalam bab pegangan dia terpesong, bukan terpesong habis. Bukan semua pegangan dia salah, tidak. Tapi dalam bab pegangan ni, terpesong satu je, out lalu dah. Ni dalam bab pegangan. Tolak satu, kosong. Ada ni. Tolak satu, kosong. Contoh. Sifat 20. Tolak satu, bukan 19. Kosong. Rukun iman 6 perkara. Tolak satu, 5. Dah, kosong. Matematik apa gitu? Memanglah tak ada di sekolah matematik ni. Dah lah, 6 tolak satu. Rukun iman ada 6 perkara. Tolak satu, ada lagi 5. Ada lagi 5. Dah, kosong. Oh, kalau dalam bab peko, tolak satu, tolaklah satu tu. Hak lain, berpahala lah hak lainnya. Kan ada ni? Itu dalam bab peko. Tolak satu lah. Tak akan jadi kosong. Jangan tolak tak ada semayang lah, sebab semayang itu tiang agama. Jangan tolak. Macam ginilah. Macam gini. Dia ni tak ada. Semayang dia cukup, puasa dia malah. Kalau puasa rajin semayang dok tu ada. Semayang dia cukup, puasa malah. Maka tertolak semayang. Dak. Puasa lah tak adanya. Kan rukun Islam dia 5 kan. Semayang okey, haji okey, zakat okey. Dia kalau puasa kok nipu semua dia ni. Contohlah. Tak ada orang dia makan. Contoh. Rukun Islam 5 tu. Tolak satu. Ada lagi 4. Jangan akidah, jangan bab iman. Sebab itulah ulama Mu'tazilah walaupun pegangan lain tu dia comel, tapi terlindung dah, tak ada dah. Tapi zaman dahulunya memang ulama betul. Memang ulama. Kan kita biasa baca sejauh kan, ulama Mu'tazilah yang menguasai khalifah Islam, khalifah Mu'tasim, khalifah Makmum. Dia ada 2-3 khalifah. Yang khalifah Islam, kerajaan Islam yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Yang mana pada masa tu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ditekan, ditangkap, dipenjara. Kan masyhur contoh ulama yang ditangkap, dipenjara, mati dalam penjara. Masyhur kitanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Masyhur kisah dia kan. Ditangkap, dipenjara, dipukul dalam penjara oleh pemerintah. Macam mana ni? Ini imam ni. Imam mazhab.
Murid pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dipenjara, dipukul dalam penjara. Kenapa? Kerana pada masa itu ulama Mu'tazilah menguasai kerajaan, memaksa Imam Ahmad menyatakan Al-Quran kalamullah adalah makhluk baharu. Al-Quran kalamullah. Makhluk Allah baharu. Dia makhluk baharulah. Baharu makhluklah. Bukan qadim. Al-Quran kalamullah makhluk baharu. Mana kalau bila makhluk baharu makhluk. Bukan qadim. Kalau qadim bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal kekal dengan pendirian dia. Al-Quran kalamullah qadim, bukan makhluk. Ada ni. Tapi ulama Mu'tazilah masa tu menguasai kerajaan. Paksa Imam Ahmad kena kata Al-Quran adalah makhluk, bukan qadim. Imam Ahmad keras. Al-Quran kalamullah adalah qadim, bukan makhluk. Kena tangkap. Macam mana pemerintah ni boleh terima hak ulama Mu'tazilah? Imam Ahmad ni ulama ahli sunnah. Ulama Mu'tazilah bukan sebarang-sebarang orang. Dia ada hujah Al-Quran dia. Dia ada hujah akal dia. Makna setara Imam secara alimnya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintah tak pakai Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pakai hak ulama Mu'tazilah. Itu contoh. Ulama dia panggil. Ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah terdahulu, mereka ada kitab mereka. Mereka ada kitab mereka. Jadi jangan peliklah sekarang. Kena beringatlah. Mula-mula molek ajar, kemudian tukar pula. Tadilah ulama ahli sunnah terkemuka, kemudian berubah. Dia ajar pula pegangan hak Mu'tazilah, pegangan ahlul bid'ah. Ini dak ni ulama daripada ulama ahli sunnah. Seorang ulama daripada ulama ahli sunnah ni yang menghuraikan syubhat, yang boleh menjelaskan kesamaran dalam bab pegangan. Mari kesamaran bab pegangan, ada seorang ulama ni boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Bukan masing-masing diam je. Sebab terkadang syubhah ni, kesamaran dalam bab pegangan ni ditimbulkan oleh orang yang berilmu. Syubhah kesamaran dalam bab pegangan, banyaklah di kalangan orang yang jahil. Tapi orang yang jahil, orang tak peduli. Orang tak heran, orang jahil cakap apa kau? Ada ni. Tapi kalau yang bercakap tu orang yang berilmu, cakap macam tadi lah. Perkara jahat tu hamba pilih sendiri dengan otak yang ada di kepala dia, yang bukan Allah buat. Otak tu Allah buat, memilih tu bukan Allah buat. Lepas tu dia pun gerak diam dengan tenaga yang Allah letak di dia. Dia gerak diam untuk buat perkara maksiat. Bukan Allah yang buat gerak diam dia. Allah hanya mengetahui je. Allah hanya melihat, Allah hanya mengetahui. Dipilih sendiri perkara jahat, dibuat sendiri perkara jahat, malaikat pun tulis dosa. Sampai daripada mahsyar dibicarakan, dihumban dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Kerana dia pilih sendiri dan buat perkara jahat. Ahli sunnah betul lah. Allah letak kekuatan di akal, Allah letak tenaga di seseorang. Saat memilih, tetap perbuatan Allah, qadar qada. Saat gerak diam berusaha, tetap perbuatan Allah. Lepas tu malaikat pergi catat dosa. Dosa apa tu? Dosa memilih perkara jahat dan melakukan perkara jahat yang hakikinya Allah yang buat. Allah buat, lepas tu tulis dosa kepada hamba yang lemah. Sampai di hari akhirah dihumbangkan ke dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Kerana Allah jadikan dia pilih perkara jahat, Allah jadikan dia gerak dia buat perkara jahat. Dan dia lemah, tak ada daya upaya. Lepas tu jahat dimari di Tuhan. Lepas tu kenapa humbang dia neraka?
Mana jadi gitu, tak acilah. Tu. Akal Mu'tazilah. Hak ni timbul syubhah ni bukan daripada orang jahil, timbul syubhah daripada orang berilmu. Tapi ada seorang ulama yang lain yang boleh menghuraikan syubhah dan merak nak comel dan merakkan nak comel dan merak jelah dan merak bukan merak ni, bukan burung merak. Pada ni merat, bahasa Melayu, rat bahasa Arab. Jadi merak ni burung merak pula kan. Dan bukan menghuraikan syubhah saja, bukan boleh menjelaskan dan merak, menolak atas ahlil bid'ah. Dia boleh menghuraikan syubhah seorang ulama dalam satu kawasan, dan dia boleh merak, boleh menolak atas ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni mereka yang berpegang dengan akidah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Satunya ahli sunnah, satunya ahli bid'ah. Dia ada sunnah dengan bid'ah kan. Ahli sunnah pegangan yang dipegangi oleh Nabi SAW. Ahli bid'ah pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan akan pegangan yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Dia boleh merak, boleh menolak ni atas ahli bid'ah ni, dan masghul dengan ini ilmu, mana bersibuk mendalami ilmu tauhid ni, yakni menuntut ia seorang ulama akan dimakan ilmu tauhid yang dapat menghuraikan syubhat, dan menjernihkan segala hati ahli hak, menjernihkan, membersihkan segala hati ahli hak, ahli hak, mereka yang berpegang dengan akidah yang sebenar, ahli sunnah lah. Menjernihkan segala hati ahli hak daripada waswas ahli orang mubtadi'ah. Ni orang ni orang yang berpegang akidah yang direka-reka, orang berilmu pula, dicerita ni. Jadi waswas orang. Jadi mari dia juga hok dia ngajar ni. Mari waswas. Jadi ada seorang ulama yang di dalam ilmu tauhid, dia boleh menjernihkan hati ahli hak ni. Hak akidah sebenar ni daripada waswas. Ahli orang mubtadi'ah ni. Duk kacau ni. Dalam FB duk kacau pelik-pelik bab akidah salah ni. Orang berilmu lah. Hak ni sekali dengar, orang muda-muda cukup bahaya. Orang muda-muda cukup bahaya. Di kitab-kitab dia tak pakai. Dia dengar orang yang berbicara yang petoh, yang pandai bicara, bawa keluar ayat Al-Quran pula. Al-Quran pula dipakai ikut cara dia. Dia pakai ikut cara dia. Al-Quran kita Al-Quran je. Dari tafsir betul ke tak? Ni wajah dia waswas Tapi ada seorang yang boleh menjernihkan. Maka apabila dalam tak lagi tu ada seorang ulama daripada ahli sunnah seumpama tu, maka jawab apabila senyata telah gugur, telah lepas fardu menuntut ilmu tauhid ni daripada orang yang lain. Mana apa? Ilmu tangga tu ilmu fardu kifayah. Kena ada seorang hak siapa tangga ni ilmu dia. Boleh menghuraikan syubhat, boleh merak, boleh menolak. Hak akidah ahli bid'ah, dia boleh menjernihkan hati-hati orang yang ahli sunnah ni daripada waswas, kaca kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Siapa tangga ni? Fardu kifayah. Maka gugur ke fardhu daripada orang yang lain. Kalau fardhu ain atas masing-masing. Ni hak fardu kifayah, dia kena mendalami ilmu tauhid. Dan satu kawasan kena ada seorang. Kena ada seorang. Terkadang dan satu negeri betul ni, negeri dan satu negara timbul syubhat, senyap je masing-masing, tak bunyi pun. Akhirnya orang awam macam mana dengar? Logik betul hak dia juga nampak raya. Akhirnya tergelincir kepada pegangan ahli bid'ah, pegangan Mu'tazilah.
Jadi sesalah hak berkaitan dengan fardu ain daripada ilmu tauhid dan juga fardu kifayah. Dan demikian lagi tidak lazim kamu mengetahui akan halus ilmu sir dan segala membuka ajaib hati. Tinggi pula kepada hak fardu kifayah daripada ilmu tasawuf, bukan fardu ain. Baca ilmu tasawuf hak sir tu, hak halu-halu, hak dalam-dalam tu. Tasawuf hakikah ke, kitab hikam ke, kitab nafi ke, tiada lazim, tiada wajib engkau mengetahui. Tiada wajib fardu ain. Ini hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf pula. Nak kena faham molek. Hak fardu ain, tauhid, tasawuf fiqh, hak fardu kifayahnya hak mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.